Bismillahirrahmanirrahim. Koordinat titik A dan B masing-masing ialah 42 dan -5, -4. Garis lurus ST dengan persamaan 2y sama dengan 7x tambah 10 bersilang dengan garis lurus AB pada titik P. Garis lurus MN dengan kecerunan -2 dilukis dengan keadaan ia melalui titik P. Cari persamaan garis lurus MN. Baik, mula-mula sekali kita lakar walaupun dia tak suruh, tapi kita lakar je supaya kita dapat gambaran. Okey. Kita ada 3 garis lurus. Yang pertama kita ada garis lurus AB. Okay, cikgu tak tahu pun garis lurus tu macam mana. Cuma kita just lakar je lah. Okey. So katakanlah sini A cikgu, sini B cikgu. Tadi A dia bagi dah koordinat dia iaitu 42. Okey, cikgu tulis 42. Lepas tu koordinat untuk B dia bagi -5, -4. Okey. Lepas tu garis lurus ST pula. Garis lurus ST ni dia kata bersilang dengan garis lurus AB pada titik P. Okey. Cikgu buat je. Cikgu buat kali lain. Cikgu buat je. Garis lurus ST tu macam ni. Katakanlah situ S, sini T. Okey. Tempat persilangan antara garis lurus AB dengan ST ni adalah P. Okey, baca ayat dia betul-betul. Garis lurus ST dengan persamaan sekian-sekian bersilang dengan garis lurus AB pada titik P. Tempat persilangan tu. Okey, itu titik P kita. Dan garis lurus ST ni dia dah bagi kita persamaan dia dah. Dah bagi kita persamaan dia iaitu 2y sama dengan apa tadi? 2y sama dengan 7x tambah 10. Okey, 2y sama dengan 7x tambah 10. Okey, cuma persamaan yang dia bagi ni bukan dalam bentuk persamaan garis lurus. Okey, bentuk dia mestilah yang macam ni. Y sama dengan mx tambah c. Betul tak? Jadi apa yang cikgu nak buat adalah cikgu ubahlah kepada bentuk dia. Yang mana 2 ni cikgu pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. So nanti dia akan jadi bahagi. Yang mana dia akan jadi y sama dengan 7/2x tambah 5. Kan? 10 bagi 2 dapat 5 kan? Okey. Sebab apa cikgu prefer cara macam ni? Sebab daripada bentuk ni lah kita dah boleh baca terus apa kecerunan untuk garis lurus ST iaitu 7/2. Betul tak? Ini matematik biasa. Okey. Seterusnya garis lurus yang terakhir iaitu garis lurus MN. Dia kata garis lurus MN mana tadi? Ni, garis lurus MN dengan kecerunan -2 dilukis dengan keadaan garis lurus tu melalui titik P. Okey, alright. Cikgu guna color purple pula. Okey, kecerunan dia -2 dan dia mesti lalu dekat P. Ni garis lurus MN kita. Okey. Lepas tu dia bagi dah kecerunan dia. Kecerunan M lah kan. M sama dengan -2. Okey, bukan sebab M ni yang ni tau. Okey, M ni memang dalam persamaan garis lurus tu macam ni lah. Y sama dengan MX tambah C. M ni mewakili kecerunan. Itu yang cikgu buat M sama dengan -2. M ni kecerunan lah. Okey, boleh faham Okey, ini je maklumat yang kita ada. Last kali dia minta kita cari persamaan garis lurus MN. Okey. Untuk dapatkan persamaan garis lurus, okey, kita perlu tahu sekurang-kurangnya kecerunan dan satu koordinat pada garis lurus tersebut. Nampak tak? Okey, kecerunan sekarang ni kita dah tahu dah -2. Tetapi kita langsung tak tahu apa-apa koordinat di sepanjang garis lurus MN ni. Okey, tapi kita tahu P ni salah satu titik yang berada pada garis lurus MN. Betul tak? Jadi sekarang ni kita carilah apa koordinat titik P ni. Nanti baru kita boleh cari persamaan garis lurus MN. Nak cari koordinat titik P ni, kita kena buat apa cikgu? Okey. Kita kena buat persamaan serentak di antara garis lurus AB dan garis lurus ST. Sebab itulah dia bagi kita garis lurus AB dengan ST tadi. Bukan saya saja bagi, mesti ada sebab dia. Okey, dengan melakukan persamaan serentak nanti kita dapatlah koordinat titik P ni. Okey. Persamaan untuk garis lurus ST kita dah tahu dah. Yang ni Y sama dengan 7/2x tambah 5. Okey, settle. So ST tak payah buat apa dah sebab dah tahu dah persamaan dia. Kita kena cari dulu persamaan untuk garis lurus AB. Okey, macam cikgu kata tadi lah. Nak cari persamaan mesti tahu sekurang-kurangnya satu koordinat dan dia punya kecerunan. Sekarang ni kita dah ada koordinat. Pilihlah mana-mana nanti nak A ke, nak B ke, tak ada masalah. Kecerunan boleh cari tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kita tengok apa cikgu buat Cikgu guna pen merah untuk garisan AB. So cikgu akan gunakan pen merah untuk penyelesaian dia. Okay, cikgu buat dulu persamaan
garis lurus AB. Okey, jangan lupa persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. 42 ni cikgu nak jadikan sebagai cikgu punya, ya Allah, kejap cikgu nak jadikan sebagai cikgu punya X, Y. Dan nanti masa kita nak cari keturunan, cikgu akan jadikan 42 ni sebagai cikgu punya X2, Y2. Yang negatif 5, negatif 4 ni sebagai X1, Y1. Ingat sekarang cikgu tengah buat garis lurus AB tau. So jangan tengok yang lain dulu. Boleh faham Okey, cikgu gantikan dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Y cikgu apa? Y cikgu yang ni, iaitu 2. So 2 sama dengan MM keturunan. Apa rumus keturunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu matematik biasa. Okey, so cikgu permudahkan terus. Y2 cikgu adalah 2, Y1 cikgu adalah negatif 4. Jadi 2 tolakkan dengan negatif 4 per X2 tolak X1. X2 cikgu adalah 4, X1 cikgu adalah negatif 5. So dia akan jadi 4 tolak dengan negatif 5. Okey, ni keturunan X kan, M, X, M yang ni. Okey, X plus X cikgu adalah yang ni, iaitu 4. So darab 4 tambah C, tambah C. Okey, kita selesaikanlah apa yang boleh kat sini. Okey, 2 tolak 4 dia akan jadi tambah lah. So 2 tambah 4, 6. 4 tolak 5, tolak jadi tambah, 4 tambah 5, 9. Okey, darab dengan 4 tambah C. Okey, 6 dengan 9 boleh potong, sini 2, sini 3. Okey, lepas tu sudah jadi 2 sama dengan 8 per 3 tambah C. Okey, jadi C sama dengan, tekan je lah kalkulator tu, 2 tolakkan dengan 8 per 3, negatif 2 per 3. Okey, cikgu dapat negatif 2 per 3. Sama tak dengan apa yang awak tekan? Okey, dapat C ni, kita dah boleh lengkapkan persamaan garis lurus AB kita ni, iaitu dia akan jadi Y sama dengan M. M keturunan kita apa tadi? 2 per 3, betul tak? So 2 per 3 X tolak 2 per 3. Yang persamaan ni sebenarnya macam matematik biasa lah sebenarnya. Okey, cuma kamu sedar tak sedar, itu sahaja. Okey, ini adalah persamaan untuk garis lurus AB kita. Okey, macam cikgu kata tadi, cikgu nak buat persamaan serentak antara garis lurus AB dengan ST, supaya nanti cikgu akan dapatlah titik koordinat titik persilangan antara kedua-dua garisan ni kan, iaitu P. Persamaan garis lurus ST dah tahu dah. Yang ni, Y sama dengan 7 per 2X tambah 5. So cikgu tulis je balik Y sama dengan 7 per 2X tambah 5. Betul? Okey. Okay, ingat yang ni untuk yang ST, yang ni untuk yang AB tadi. Okey, anggap saja ini sebagai persamaan kedua, yang ni persamaan yang pertama. Apa yang cikgu nak buat adalah cikgu nak gantikan persamaan yang kedua ni ke dalam persamaan yang pertama. Y sama dengan 2 per 3X tolak 2 per 3. Okey, ni kan Y sama dengan 7 per 2X tambah 5 kan. Okey, yang sini nanti cikgu akan gantikan dengan 7 per 2X tambah 5. Okey, sebab ni Y yang ni kan, cikgu gantikan. Okey, boleh faham So dia akan jadi 7 per 2X tambah 5 sama dengan 2 per 3X tolak 2 per 3. Okey, cikgu gantikan kat sini. Faham Okey, so dekat sini cikgu pindah-pindahkan je lah. Yang 2 per 3X ni cikgu bawa ke kiri sama dengan, yang 5 ni cikgu bawa ke kanan sama dengan. So nanti dia akan jadi 7 per 2X tolakkan dengan 2 per 3X. Dia akan jadi 17 per 6X. Okey, sama dengan negatif 2 per 3 tolak 5. Cikgu dapat negatif 17 per 3. Okey, selesaikan 17 per 6, pindah sana jadi bahagi kan. So nanti dia akan jadi negatif 17 per 3 bahagi dengan 17 per 6. Okey, so X cikgu dapat negatif 2. Okey, ni baru X, kita kena cari Y pula. Sebab koordinat mesti ada X, mesti ada Y. So sekarang ni X sama dengan negatif 2 ni, cikgu akan gantikan ke dalam persamaan yang kedua. Okey, nak tulislah biar kamu nampak. Gantikan X sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan yang kedua. Okey,
So nanti dia akan jadi Y sama dengan, ingat tau, cikgu gantikan dekat sini. Okay, Y sama dengan 7/2X. X kita adalah negatif 2 tambah 5. Okay, selesaikan apa yang boleh. So nanti dia akan jadi Y sama dengan negatif 7 tambah 5. Kan, sebab 2 dengan 2 ni boleh potong. Okay, so Y sama dengan negatif 2. Okay, kebetulan je sama. Kita punya X dengan Y sama je, iaitu negatif 2, negatif 2. Jadi, ingat balik apa yang kita buat sebenarnya ni. Kita buat persamaan serentak. Apa motif kita buat persamaan serentak ni? Sebab kita nak cari koordinat titik persilangan antara kedua-dua garisan yang kita buat persamaan serentak tu, iaitu AB dengan ST. Apa koordinat titik persilangan tu? Yang ni, yang P ni, tempat dia orang bersilang. Betul tak? Okay, jadi makna kata cikgu dah dapatlah koordinat untuk titik P tu. Okay, koordinat P adalah pada negatif 2, negatif 2. Betul tak? X kita negatif 2, yang ni Y kita negatif 2. Okay, nak lagi cantik, tulis je lah dekat lakaran yang kita buat tu. Okay, cikgu label je lah dengan pen merah ni. So, P kita adalah negatif 2, negatif 2. Okay, macam cikgu cakap tadi, nak cari persamaan garis lurus mesti tahu sekurang-kurangnya kecerunan dan salah satu daripada koordinat yang ada pada sepanjang garis lurus tu. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah koordinat untuk P. P ni kan berada pada garis lurus MN. Dan pada masa yang sama kita dah tahu dah dia punya kecerunan untuk garis lurus MN. Dah boleh terus masukkan. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak buat persamaan garis lurus MN. Persamaan garis lurus MN. Persamaan garis lurus bentuk am dia apa? Y sama dengan mx tambah c. Ni memang kena ingat ni tau. Okey, koordinat P tadi koordinat P tadi apa? Kan negatif 2, negatif 2. Betul tak? Lepas tu kecerunan dia negatif 2. Betul tak? Okey, cikgu tinggal gantikan ke dalam persamaan ni. Okey, y cikgu adalah negatif 2. So, okey, so negatif 2 sama dengan m adalah negatif 2. Okey, x cikgu negatif 2 juga. Okey, tambah C. Kita kena cari C dulu lah. Okey, so negatif 2 sama dengan 4 tambah C. So, C sama dengan negatif 6. Okey, dah dapat C negatif 6, barulah kita boleh lengkapkan persamaan garis lurus MN ni. So, nanti dia akan jadi Y sama dengan M kecerunan iaitu negatif 2. Okay, memang dah bagi tahu dekat pernyataan, bukan cikgu saya tulis ni. Okay, Y sama dengan negatif 2X tambah C. C kita adalah negatif 6, so ini tolak 6. So, inilah kita punya jawapan untuk persamaan garis lurus MN. Boleh?